Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Zati Shima binti Majid. Saya daripada KPA 2. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membincangkan tajuk kajian kami iaitu masalah kerosakan akidah dalam kalangan remaja. Okey, seperti yang kita semua tahu, akidah merupakan asas dalam Islam, perkara penting dalam Islam. Dan jika akidah seseorang itu terpesong ataupun jika seseorang akidah itu rosak, maka runtuhlah pegangan Islam seseorang itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu kepada Rasulnya dengan memberi fokus dan penumpuan yang serius terhadap persoalan akidah supaya setiap orang Islam itu selamat akidahnya serta sejahtera kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Akidah juga memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang. Apa itu akidah? Akidah dari segi bahasa bermaksud kepercayaan yang kukuh di dalam hati. Manakala akidah dari segi istilah pula merupakan kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil akli dan juga nakli. Oleh itu, jelaslah bahawa akidah merupakan penggerak dalam mencorakkan kehidupan seseorang Muslim. Akidah yang lemah mengakibatkan seseorang itu mudah dipengaruhi dengan gaya hidup negatif dan merosakkan. Seperti yang kita dapat lihat, pada hari ini timbul berbagai permasalahan akidah dan kepincangan ilmu agama yang berlaku dalam kalangan umat Islam, terutamanya dalam kalangan golongan remaja. Ini kerana golongan muda ini mudah terjebak dengan pengaruh budaya yang baru yang dibawa oleh Barat. Jadi, di sini kami ingin kupas isu gejala kegilaan melampau remaja, kebanyakannya Melayu, terhadap artis Korea, yang mana ini akan menyebabkan mereka mengalami masalah psikologi serius yang dinamakan sindrom memuja selebriti. Seperti yang dikatakan oleh pakar motivasi dan kaunseling, Hushin Saleh berkata, sindrom memuja selebriti ini tidak diketahui ramai. Malahan, ia turut menyebabkan remaja terbabit mengalami halusinasi, kemurungan dan hidup dalam khayalan seolah-olah artis tersebut mengenali dan membalas cinta mereka. Isu pertama yang kami ingin kupas adalah berkaitan dengan kumpulan artis Korea yang terkenal iaitu kumpulan BTS. Peminat kumpulan BTS ini telah mempersendakan Islam apabila mereka meletakkan rukun agama BTS seperti menjadikan tarian sebagai kitab suci mereka di ruangan informasi sebagai syarat turut serta. Rukun-rukun lain seperti melafazkan kalimah syahadah tanpa kalimah Allah sebanyak 3 kali dan menghafal lagu BTS serta jangan menghina sesama ahli dan larangan berkongsi maklumat kumpulan kepada kelompok pembenci. Isu kedua pula yang ingin kami kupaskan berkaitan dengan seorang personaliti media sosial yang terkenal iaitu Choki atau nama sebenarnya Muhammad Danish Daniel. Muhammad Danish Daniel pula adalah merupakan seorang remaja tempatan yang terkenal dalam kalangan netizen di aplikasi TikTok dan juga Instagram. Ini kerana beliau sering menghasilkan video-video slow motion sehingga beliau digelar sebagai King Slow Mo. Namun, populariti Choki ini telah mewujudkan ketaksuban dalam kalangan peminat sehingga tercetusnya fenomena sujud pada Choki yang menjadi tular di laman sosial baru-baru ini. Oleh itu, tujuan tugasan ini dilaksanakan adalah untuk memfokuskan pada isu atau masalah akidah yang berlaku dalam kalangan remaja serta kami juga akan membincangkan tentang kesan-kesan kerosakan akidah ini kepada agama, masyarakat dan negara. Serta kami juga akan membincangkan bagaimanakah langkah ataupun solusi bagi mengatasi masalah kerosakan akidah ini daripada terus berleluasa. Terdapat beberapa isu penting yang saya boleh ketengahkan dari isu ini. Yang pertama, mereka terlalu mengagungkan manusia. Sebagaimana yang kita lihat dari isu ini, agama BTS dan juga tagline sujud kepada Choki sendiri datang daripada peminat tegar mereka sendiri yang bertujuan untuk mengagung-agungkan mereka. Perkara sebegini boleh merosakkan akidah kita sebagai orang Muslim. Dalam konteks akidah, perkara
perkara mengagungkan manusia ini boleh dikategorikan sebagai hulu. Hulu ini membawa maksud melampaui had dan terkeluar dari sempadan yang ditetapkan. Untuk dalam isu ini boleh dikategorikan sebagai hulu terhadap individu, di mana hulu terhadap individu terjadi apabila seseorang diberi penghormatan dan sanjungan yang melampau sehingga terkeluar dari batas yang dibenarkan oleh Islam. Sebagaimana berlaku hulu terhadap individu sendiri berlaku pada zaman Nabi Isa alaihi salam, di mana orang Nasara terlalu sanjung akan Nabi Isa sehingga mereka mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan mereka sendiri. Perkara ini juga berlaku dalam isu agama BTS dan juga sujud kepada Joki lah, yang mana mereka terlalu sanjung akan dua orang ini sehingga sanggup mencipta agama baru dan juga mewujudkan tagline yang sujud kepada Joki. Perkara yang kedua ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui isu ini, rata-rata dari mereka ada yang telah melakukan perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dengan mengeluarkan kenyataan bahawa mereka sanggup sujud kepada Coki di dalam WhatsApp mereka dan juga bersumpah di atas nama Coki dan BTS. Kedua perbuatan ini telah termasuk perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka menyembah selain dari Allah dan juga bersumpah atas nama lain selain Allah. Tidak lupa juga ada yang dari mereka menghina agama Allah sendiri dan juga pesuruhnya dengan mengubah rukun Islam mengikut kehendak mereka sendiri. Dan ada juga yang menulis BTS better dan Muhammad. Maka ini jelaslah bahawa mereka telah menghina Nabi dan agama Allah, sekaligus perkara-perkara yang mereka buat ini telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, murtad dan penciptaan agama baharu. Penciptaan agama baharu dikira sebagai ajaran agama yang sesat kerana menyimpang dengan ajaran Islam yang asal. Walaupun ada ruangan sembang agama BTS diwujudkan oleh haters atau anti penyanyi kumpulan berkenaan, namun jelas memburukkan agama Islam dan mengajak manusia ke arah kebinasaan. Antara perbuatan yang mereka lakukan ialah mengadakan prayer ritual berdasarkan firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, iaitu menggesa para peminat untuk berhenti solat 5 waktu dan diganti dengan menonton video-video kumpulan BTS tersebut. Isi yang terakhir ialah mempersendakan agama Islam. Dalam isu ini, mereka mempersendakan kalimah Allah serta lafaz kalimah syahadah. Lafaz Allahu Akbar ditukar kepada Tahiyyah Akbar. Lafaz dua kalimah syahadah ditukar dengan meletakkan nama artis BTS atau Coki di belakangnya. Berdasarkan firman Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Ejek-ejeklah seberapa mana yang kamu suka. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut. Ini adalah sebahagian perbuatan munafik yang memperolokkan Allah serta Rasulullah. Okey, seterusnya kesan daripada permasalahan ini terbagi kepada 3, iaitu kesan kepada agama, masyarakat dan negara. Yang pertama, kesan kepada agama. Akidah seseorang akan rosak. Jadi, seseorang yang mempercayai atau beramal serta menyekutukan Allah dengan ajaran sesat, maka rosaklah akidahnya. Yang kedua, terputus hidayat dan rahmat daripada Allah. Begitu juga dengan imannya akan terbatal. Selanjutnya, kesan terhadap masyarakat. Yang pertama, keruntuhan institusi kekeluargaan. Masalah ini akan menyebabkan berlakunya keretakan dalam hubungan keluarga kerana terdapat perbezaan akidah. Yang kedua,
perpaduan tergugat. Sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka menyebabkan wujudnya sifat tidak menghormati masyarakat sekeliling. Yang ketiga, masyarakat akan dipandang hina dan dibenci masyarakat. Hal ini kerana syirik merupakan penghinaan terhadap kemuliaan manusia dan penurunan martabat kedudukannya. Oleh itu, manusia tidak patut takut, tunduk atau menyembah sesama makhluknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, beramallah dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 33. Yang terakhir, kesan terhadap negara. Negara akan mundur. Pelibatan dalam ajaran sesat menjadikan seseorang tidak proaktif dan membuang masa. Seterusnya, kedamaian negara akan terjejas. Boleh berlakunya pertelingkahan dan perbezaan pendapatan yang ekstrim sekiranya ajaran sesat tidak dibendung. Yang terakhir, akan menjejaskan ekonomi negara kita. Seterusnya, bagi penyelesaian ataupun solusi untuk agama BTS dan juga sujud pada coki ini, kita sebagai umat Islam mestilah mempunyai pegangan iman yang kuat. Seperti mana kita tahu, iman ini mempunyai kaitan yang padu dengan kualiti insan. Ia juga merupakan asas permulaan bagi setiap perilaku dan juga tindakan manusia yang akan menghasilkan kesempurnaan seseorang yang benar-benar bersyahadah dengan keimanannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, yakni pengakuan imannya. Melalui konsep iman ini, tunggak kekuatan seseorang umat Islam mestilah teguh dan juga berupaya melaksanakan tintah perintah Allah, meninggalkan segala larangannya dengan cekal hati dan juga kita mampu menghindari semua ataupun segala kejahilan dan juga penyelewengan. Kedua ialah pendekatan undang-undang. Seperti mana kita tahu, kerajaan perlu meminda atau mengemaskini perlembagaan yang ada dengan membuat akta atau enakmen yang boleh memperkukuhkan lagi kedudukan Undang-Undang Islam dan juga artikel 121(a). Artikel 121(a) ini perlu memperuntukkan kuasa mahkamah syariah lebih tinggi kedudukannya daripada mahkamah sivil. Dengan meletakkan kedudukan mahkamah syariah lebih tinggi daripada mahkamah sivil, sekaligus memperlihatkan pengukuhan agama Islam sebagai agama rasmi negara dan menampakkan ketinggian kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama di Malaysia. Ini juga akan menjamin kesejahteraan dan juga hak-hak umat Islam tanpa mengenepikan hak bukan Islam di Malaysia. Seterusnya iaitu memantau rancangan yang dipaparkan dalam media elektronik. Kerajaan juga turut diminta supaya memantau rancangan yang dipaparkan dalam media elektronik. Contohnya seperti televisyen. Televisyen kerajaan ataupun swasta seharusnya tidak mengagungkan budaya barat serta Bollywood hingga menyebabkan ramai umat Islam terpengaruh dengan budaya yang tidak sihat. Hiburan yang berunsur ganas dan juga percampuran antara lelaki dan wanita turut menjadi ikutan sebahagian remaja Islam sehingga akhirnya membawa kepada meninggalkan Islam sebagai pegangan hidup.
kesan daripada cara hidup Barat telah membawa pemikiran umat Islam di Malaysia bersifat lebih liberal, sekular, free thinker dan juga pelbagai fahaman yang bertentangan dengan Islam. Yang terakhir iaitu kita sebagai umat Islam perlu mempunyai ilmu tauhid yang kukuh bagi mengelakkan diri kita jatuh kufur. Ya, seperti mana kita tahu, ilmu tauhid ni dapat menyelamatkan kita daripada fahaman yang boleh menjadikan kita kufur. Fahaman yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyerupai makhluk adalah sesat dan kafir. Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang murid Imam Malik, menuturkan kaedah yang sangat bermanfaat dalam ilmu tauhid. Beliau berkata, apapun yang terlintas dalam fikiran kamu iaitu mengenai Allah, maka Allah tidak seperti itu. Jauhilah sifat sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengetepikan kekuasaannya terhadap sesuatu serta menolak ilmu yang sentiasa mendekatkan diri padanya, iaitu pada Allah. Menolak kebenaran adalah salah satu ciri kesombongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jahiliah moden dapat dilihat pada hari ini apabila keselamatan umat digugat dengan perpecahan sehingga memporak-perandakan negara umat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kemudian mereka yakni pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka berpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Sebagai penutup, kita sebagai umat Islam hendaklah mementingkan akidah Islam dalam kehidupan kerana akidah merupakan asas di dalam Islam. Jika akidah terpesong, maka runtuhlah pegangan seseorang Islam itu. Oleh itu, kita perlu berpegang teguh kepada akidah yang benar dan berlandaskan syariat Islam. Ini bertepatan dengan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 yang bermaksud, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Okey, yang kedua, akidah memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seseorang kerana akidah dapat mencorakkan kehidupan seseorang Muslim itu. Ini kerana akidah yang lemah mengakibatkan mereka terjerumus ataupun mudah dipengaruhi dengan gaya hidup negatif dan merosakkan kehidupan. Mereka yang tidak memiliki akidah yang jelas dan terpesong akan menghadapi berbagai-bagai masalah dalam kehidupan seperti terlibat dalam gejala keruntuhan akhlak, moral dan sebagainya. Okey, sebagai perakhiran, kita juga perlu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelakkan daripada terjerumus di dalam lembah kegelapan dan kancah kebinasaan. Ini bertepatan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah yang ayat 195 yang bermaksud, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan, melakukan amal ibadat kerana kerana iman seseorang itu bersifat bertambah dan berkurang. Sekian daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.